رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية نصوحا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا لمن نعرفك ونعرف به وإلهم الملائكة المقربين واخرج من الظلمات الرحمن وافتح لنا ورحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بالدارين. Sekarang. Kerana khabar pada sahihain sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dalil bagi rukun yang pertama ialah niat. Jadi rukun yang pertama tu ialah niat. Maknanya rukun yang pertama ialah niat, setengah daripada perkara yang wajib. Fardu wuduknya ialah niat. Maka di sini dalil yang menunjuk di atas wajib niat, yang menunjuk di atas keadaan niat tu satu rukun daripada beberapa rukun wuduk. Dalil dianya kerana khabar pada sahihaini, mana kerana hadis yang diriwayat di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Terjemah dianya, sungguhnya segala amalan dengannya. Sungguhnya segala amalan dengan niat ni, sungguhnya sah segala amalan. Sungguhnya segala amalan, yakni sah segala amalan. Artinya kita katanya segala amalan ini diiktibarkan segala amalan pada syarak. Sesungguhnya diiktibarkan segala amalan pada syarak dengan niat. Artinya kita katanya sah segala amalan dengan niat. Mana sama? Dua perkataan ini. Sah segala amalan dengan niat. Artinya diiktibarkan, dikirakan segala amalan itu dengan niat pada syarak. Dengan maknanya amalan tapi dikandaki dengan amal di sini ialah amalan badani. Dikandaki dengan amal di sininya katanya nak sah dia tu tak dapat tidak kena niat, ialah amal badani. Maknanya perbuatan amalan yang guna tenaga badan. Tidak amalan yang dia ada setengah amalan laginya dalam Islam ialah amal maliyah. Maknanya seperti zakat, itu kita berat kepada guna harta. Kalau zakat, kalau sedekah itu dia dikatakan amalan maliyah, ialah amalan yang secara kita guna harta. Adapun wudu, adapun solat, adapun puasa, maka itu amalan badaniyah. Mana amal perbuatan yang guna badan. Maka dia katanya sungguh segala amal, jadi sah segala amalan itu dengan niat. Dengan maknanya kalau tak niat tidak sah. Kalau tidak niat tidak sah. Artinya mengikut satu lagi, maknanya kalau tidak ada niat tidak diiktibarkan pada syarak. Maknanya tidak kebilangi dengan dia. Tidak kebilangi dengan dia. Maknanya kalau buat macam tak buat. Kalau tak ada niat. Seperti wuduk, seperti solat, seperti puasa. Kalau kita tak niat, puasa tak jadi puasa. Solat tak jadi solat. Jadi solat tapi tak, hukumnya tidak bersolat. Sebab tidak ada niat.
Maka di sinilah tepat yang kita naknya. Dia katanya sesungguhnya segala amal sah, segala amal. Maka wuduk ini setengah daripada amal. Wuduk setengah daripada amal. Maka semua amalan tu mesti kena ada niat. Tapi amal badaninya. Dan sungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu barang yang diniatkan. Dan sungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu barang yang diniat. Dia niat apa dapat begitulah. Jadi begitulah. Tengok. Kalau kita niat jadi, kalau tak niat tak jadi. Kalau kita niat fardu jadi fardu. Kalau kita niat sunat jadi sunat. Tengok. Sebab itulah katanya niat ini disuruhkan kita niat tu dua faedah. Satunya supaya membezakan di antara ibadat dengan adat. Yang keduanya supaya dibezakan di antara perangkat-perangkat bagi ibadat. Jadi yang pertama tu ditutupkan, disuruhkan kita niat. Mana-mana bab niat sekalipun, niat dalam bab mana-mana sekalipun, satu faedah dianya, satu tujuan dianya ialah nak membezakan perbuatan itu, perbuatan ibadat, artinya perbuatan adat. Tengok, biasanya kalau kita biasa-biasanya kita ada basuh muka. Dalam keadaan adat harian kitanya ada basuh muka. Dalam adat biasanya kita pun ada mandi. Maka jadi mandi itu masalah ada mandi yang biasa-biasa kita selalu mandi, itu mana adat. Benda yang selalu kita buat. Dan juga mandi itu jadi ibadat seperti mandi berjunub kerana mandi wajib atau mandi sunat Jumaat dan sebagainya. Jadi tujuan yang pertama, salah satu pada tujuan disuruhkan niat itu ialah nak membezakan daripada ibadat dan adat. Dan satu laginya faedah daripada niat itu ialah nak membezakan di antara perangkat-perangkat ibadat. Maratib dia, perangkat martabah dia. Seperti kita niat usalli fardaz zuhri. Kita semayang zuhur. Semayang zuhur tu ada dua, zuhur wajib, zuhur sunat. Zuhur wajib, zuhur sunat. Lalu tu nak beza zuhur yang kita semayang tu ialah zuhur sunat ke zuhur wajib, sebab tu diwajibkan ta'arud. Katanya usalli fardaz zuhri, usalli sunnataz zuhri. Qabliyah ba'diyah dah. Sajaku semayang zuhur fardu, sajaku semayang fardu zuhur. Jadi maknanya niat di situnya, tujuannya nak membezakan di antara yang wajib dan di antara yang sunat. Itu perangkat-perangkat dia. Perangkat-perangkat apa? Perangkat ibadat. Maka dengan sebab itulah kalau kita niat fardu maka jadi fardu, kalau kita niat sunat maka jadi sunat. Dia tak akan terbalik, dia tak akan bertukar. Niat fardu tapi jadi sunat, niat sunat jadi fardu, dia tak begitu. Tengok. Tengok contohnya apabila kita belum pada nak solat zuhur. Belum pada nak solat zuhur tu kita niat usalli sunnataz zuhri. Usalli sunnataz zuhri, sajaku sembahyang sunat zuhur. Hingga akhirlah niat tu. Kemudian kita nak sambung bagi jadi zuhur terus, boleh ke tidak? Tak boleh. Sebab kita niat sunat, jadi sunat. Kalau kita niat pulanya usalli fardaz zuhri, sajaku sembahyang fardu zuhur hingga akhir. Maka kita nak ubahkan di tengah-tengah sembahyang tu, nak ubah jadi sunat, sembahyang sunat zuhur, tak boleh. Jadi apa yang kita niat, maka jadi begitulah. Niat sunat jadi sunat, niat wajib jadi wajib. Itu setengah daripada makna katanya. Dan sungguhnya bagi tiap-tiap seorang itu barang yang diniatkan. Itu setengah masuk luar lah. Setengah dihuraikan setengah. Sungguhnya bagi tiap-tiap seorang barang yang diniat. Kalau niat ikhlas kerana Allah dapat pahala. Kalau niat kerana dunia
dapat dunia, tak dapat pahala daripada Allah. Setengah tu pun masuk dalam kata, sungguhnya bagi tiap-tiap seorang, itu barang yang diniatkan. Habis. Inilah dalil bagi wajib niat pada masa kita mengambil wuduk. Sebab dalilnya ialah sungguhnya segala amalan, ini sah segala amalan itu dengan niat. Apa dia? Maka wuduk itu setengah daripada amal. Setengah daripada amal. Kalau begitu tak dapat tidak nak sah wuduk itu, mesti kena ada niat. Sebab itulah di dalam mazhab kita Syafi'i, niat pada ketika ambil wuduk itu adalah wajib. Sebab berdalil dengan hadis, innamal a'malu bin niat, sungguhnya sah segala amalan dengan niat. Tapi kalau kita tengok di dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, dia katanya niat ini tak wajib, bukan jadi rukun. Bahkan niat tu adalah perkara yang sunat. Jadi maknanya, kalau basuh muka dengan cara tidak niat pun sah. Diisi mazhab Hanafi. Maka dalil dia hadis ni juga. Dalil dia hadis ni juga. Tapi dia tafsir katanya, sesungguhnya sempurna segala amalan. Bukan sah segala amalan. Sempurna, nak dapat pahala banyak. Begitu. Sempurna amalan kitanya dengan niat. Dengan maknanya, amalan tu seperti wuduk ni, kalau tak niat, sah tetapi kurang sempurna. Begitulah. Tapi apabila kita dah mengikut mazhab Syafi'i, dia kata wajib niat, kita niatlah. Begitulah. Sebab kita ambil wuduk cara mazhab Syafi'i. Katanya, dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh muka daripada mukanya. Membasuh suku daripada mukanya. Ini daripada masalah kata niat itu tempat masa niat. Masa niat. Kata wajib disertakan ini masalah masa niat. Dia ada bersangkut dengan niat tu, tempat berlaku niat, masa niat, tujuan niat. Ya ada banyak. Syarat nak sah niat. Kita nanti tengoklah. Adapun dia kata wajib disertakan niat itu dengan permulaan, ini daripada masalah katanya masa niat. Masa kita nak niat tu di mana? Maka jawab dengan secara umumnya, masa kita niat tu ialah pada permulaan ibadat. Niat tu bila? Pada permulaan ibadat. Sebab tu kita niat tu permulaan ibadat kita, ibadat wuduk kita di mana? Permulaan ibadat wuduk kitanya ialah basuh muka. Permulaan ibadat solat kita mana? Takbiratul ihram. Itu mengikut katanya masa niat wuduk. Maka masa niat wuduk ialah pada permulaan ibadat. Adapun puasa, disuruh kita niat belum pada naik fajar tu, sebab susah nak membetulkan niat dengan permulaan naik fajar. Sebab kita mula start puasanya ialah pada naik fajar masuk subuh. Naik fajar shadiq. Tetapi nak niat jadi betul dengan fajar betul benar tu, susah. Lalu tu disuruhkan kita niat belum pada niat bagi siap-siap belum pada naik fajar. Begitu. Kalau disuruh niat bagi betul dengan naik fajar tu, takutnya kalau belum pada fajar tak memada. Kalau selepas pada naik fajar tu, mana dah lepas masa tak jadi puasa pula. Kalau itu jadi susah sangat. Kalau begitu disuruhkan niat belum pada naik fajar. Niat bagi siap-siap belum pada naik fajar. Mulai start puasanya, naik fajar mulai start jadi puasa. Tapi niat bagi siap-siap belum pada tu. Itulah katanya masa niat. Pada permulaan ibadat. Dia katanya dan wajib disertakan niat. Itu dengan permulaan basuh suku daripada mukanya. Dengan maknanya jangan kita niat
belum pada basuh muka, jangan kita niat kemudian daripada basuh muka. Maksudnya begitu. Dan wajib disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku, yakni sebahagian, satu juzuk sebahagian daripada mukanya. Memanglah kita muka kita tu nak basuh sekaligus tu dia tak jadi, dia kena basuh sebelah-sebelah. Begitu. Jadi maknanya di sini dia nak cerita katanya dengan sebab niat ini ialah tempat masa dianya bila pada permulaan ibadat. Maka apabila begitu maknanya jangan kita niat belum pada basuh muka. Jangan kita niat belum pada basuh mana-mana juzuk, mana-mana suku daripada muka, dan juga jangan kita niat selepas pada basuh muka. Selepas ada basuh muka tu apa dia? Nak basuh tangan tu lah. Itu bukan tepat dia. Sebab kita katanya belum pada basuh muka, belum pada basuh muka, tak mulai ambil wuduk lagi. Kalau kemudian daripada basuh muka, maknanya bukan permulaan, kita niat pada tengah. Begitu. Lalu tu wajib kena niat pada permulaan basuh muka. Tapi basuh muka tu bukan sebuah muka dibasuh dengan sekaligus. Kita basuhnya suku-suku, dia kita tuang, tengok kalau kita jiru tu jiru sebelah atas, mula di atas. Kalau jiru sebelah bawah, mulai di bawah. Kalau jiru tu di pipi sebelah kanan, pipi sebelah kanan tu suku yang pertama kita mulai basuh. Begitulah. Jadi maknanya jangan kita maksud di sini jangan kita niat belum pada basuh muka, jangan kita niat kemudian daripada basuh muka. Itu. Maksudnya begitu dulu. Sebab apa? Belum pada basuh muka, kalau belum pada basuh muka tu mana kita tak mulai ambil wuduk lagi. Kemana orang katanya kita belum ambil wuduk lagi. Lepas tu berkomu, basuh dua tapak tangan, bismillah. Itu sunat. Itu sunat. Basuh muka, apa dia disunat belum pada basuh muka tu kita kerjakan, bersugi, mengucap bismillah. Apa dia lagi? Basuh tangan, berkomuk, masuk air ke hidung. Maka kita katanya basuh tangan, sunat kan? Kenapa sunat basuh tangan? Sebab kita nak ambil wuduk. Sebab apa disunatkan berkomuk? Sebab kita nak ambil wuduk. Kalau kita tak nak ambil wuduk, tak disunatkan basuh tangan. Tak disunatkan kita berkomu, tilik kepada semata-mata berkomu itulah. Semata-mata berkomu, semata-mata masuk air ke hidung, semata-mata basuh tangan. Kalau tak sebab dengan wuduk, dengan nak ambil wuduk, tak jadi sunat. Begitu. Jadi maknanya disuruh kita berkomu, disuruh kita basuh tangan. Kerana apa? Kerana kita nak ambil wuduk. Jadi maknanya yang disuruhkan kita dengan secara asalnya apa dia? Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Itu yang disuruhkan kita buat dengan secara asal. Sebab ayat katanya fagsilu wujuhakum. Nak basuh oleh kamu akan muka kamu. Jadi maknanya suruh basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki itu suruhan dengan secara asal. Dengan secara asal. Maknanya kau nak salat mesti kena basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi itu dengan secara asal. Adapun berkomu, basuh tangan tadi disuruh kita buat sunat lah. Disuruhkan kita buat sebagai suruhan sunat kerana apa? Kerana nak ambil wuduk. Cuba tilik katanya tidak nak ambil wuduk. Tak disuruhkan basuh, tak disunatkan dengan tilik asal lah. Tidak disuruhkan, tidak disunatkan basuh muka dan berkomu. Tak jadi sunat. Begitu. Ini bukan katanya tak sunat langsung basuh tangan tu niat nak membersih tu ibadat juga. Tapi dia tak jadi sunat wuduk lah kita bercakap ni. Masalahnya maknanya kalau kita tak nak ambil wuduk, basuh tangan jadi sunat ke tidak? Yang ni jadi sunat wuduk ke tidak? Tak ada.
Tengok, contohnya qomat. Qomat. Qomat tu dia disunatkan, disuruh qomat tu kerana nak solat. Cuba kita katanya kita tak ada nak solat. Adakah disuruh sebagai suruh sunatkan qomat? Tak ada. Itu maknanya ikut. Seolah katanya apa, qomat itu penumpang saja. Penumpang saja. Basuh tangan, adakah disunatkan? Jadi sunat wuduk ke tidak kalau kita tak ambil wuduk? Berkumur jadi sunat wuduk ke tidak kalau kita tak nak ambil wuduk? Bersugi jadi sunat wuduk ke tidak kalau kita tak nak ambil wuduk? Tak jadi sunat. Tapi tak menafi kata bersugi itu jadi sunat. Semata-mata sunat kerana nak tidur, begitu. Dan sebagainya. Sebab itulah dia katanya tidak memadai, jangan kita niat belum pada basuh muka tu. Jangan kita niat, maknanya tidak memadai kalau kita niat mengambil wuduk. Niat wuduk tu belum pada basuh muka, tidak memadai. Kita niat wuduk kemudian daripada basuh muka pun tidak memadai. Tidak memadai selepas pada basuh muka rata, muka semuanya, barulah kita niat. Selepas pada basuh muka, nak mulai basuh tangan, barulah kita niat. Maka itu tidak memadai. Sebab terluput daripada kata permulaan. Dan juga jangan kita niat sebelum pada basuh muka, dengan maknanya tidak memadai kalau kita niat sebelum pada basuh muka. Walaupun orang katanya berkumur kerana ambil wuduk. Basuh tangan pun kerana ambil wuduk tu. Tetapi kita jawab katanya tidak memadai sebab berkumur basuh tangan tu bukan benda yang asal. Bukan disuruh dengan secara asal. Macam mana bukan disuruh dengan secara asal? Cuba tengok. Kalau kita tak nak ambil wuduk, basuh tangan dan berkumur masa air ke hidung, jadi sunat wuduk ke tidak? Tak jadi sunat wuduk. Begitu. Itu maknanya suruh basuh tangan, suruh berkumur, suruh apa dia? Masuk air ke hidung tu bukan disuruh dengan secara asal. Bahkan ikut apabila ada suruh wuduk, adalah suruh basuh tangan. Kalau tak disuruh ambil wuduk, tak disuruh basuh tangan. Seperti apa dia? Qomat tadi. Kalau tak disuruh solat, tak disuruh qomat. Begitu. Apabila disuruh qomat, ada disuruhkan qomat. Begitulah. Kalau gitu tak mada kita niat apa dia? Kita niat tu pada ketika berkumur, pada ketika apa dia? Pada ketika basuh wuduk. Basuh tangan. Begitulah. Itu mana katanya dan wajib dibasuhkan, disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada muka. Lepas tu suku tu mana dia ikutlah. Di dahi ke satu suku, di pipi kanan, pipi kiri ke, di hidung, di tengah muka ke, di dagu dulu ke, atau di mulut dulu ke, asalkan dalam kawasan muka, mana-mana juzuk muka. Begitu. Kita niat pada permulaan basuh. Begitu. Kemudian katanya, tapi masalah ni kita nanti hurai banyak lagi kena hurai. Disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada mukanya. Ini bagi faham dengan secara sepitah lalu dulu dengan katanya jangan niat sebelum, jangan niat kemudian. Jangan niat sebelum, jangan niat kemudian. Sebelum basuh muka tak memadai. Niat kemudian daripada basuh muka tak memadai. Kita letak di situ dulu. Kemudian cara nak basuh, permulaan membasuh suku juzuk daripada muka tu nanti dia akan hurai balik satu persatu. Dan yang afdal pihak kanan, dan yang afdal, jadi permulaan disertakan niat itu dengan permulaan membasuh suku daripada muka. Permulaan suku yang pertama kita basuh, juzuk yang pertama daripada muka yang kita basuh. Kemudian kalau orang tanya kita mana juzuk muka yang afdal untuk kita nak mulai. Kita katanya cuba kita bilang juzuk-juzuk dia. Pipi kanan, sebelah kiri, sebelah atas ialah dahi, sebelah bawah ialah dagu, kat tengah tu kawasan hidung, kawasan mulut, begitu.
Cuba kita bilang-bilang tengok, pipi sebelah kanan, lepas tu di pipi, lepas tu atas pada pipi, di sini pun muka juga. Yang betul dengan kening. Di sini pun muka juga. Nah, di sini satu juzuk, di sini satu juzuk, di sini satu juzuk. Satu juzuk, satu juzuk, satu juzuk. Kat tengah ni pun satu juzuk. Satu suku. Maka di mana yang kita nak mulai? Yang afdalnya, dia katanya, dan yang terafdal, yang afdal ni pada mulaikan basuh. Nah, pada mulaikan basuh ialah pihak kanan. Yang juzuk pihak kanan. Juzuk muka, suku daripada muka tu sebelah kanan. Jadi maknanya kita tuang sebelah kanan dulu. Kita mulai basuh muka sebelah kanan. Begitu. Itu masalah basuh muka lagi ke datang. Maknanya afdal kita mulai basuh muka sebelah kanan. Jadi menganan tu terlebih disukai. Dan sunat disertakan niat itu dengan sunat yang dahulunya atas membasuh muka supaya diberi pahala atasnya, dan jika sunyi daripadanya tiada diberi pahala. Ni masalah apa dia? Kita basuh perbuatan sunat yang sebelum pada basuh muka. Perbuatan-perbuatan sunat yang dibuat sebelum pada basuh muka, kita kata apa tadi? Mulai daripada bersugi, setengah daripadanya bersugi, satunya bersugi, yang keduanya tasmiyah, mengucap bismillah, yang ketiganya basuh tangan, basuh tapak tangan, yang ke berapa dah? Yang keempat berkumur, yang kelimanya masuk air ke hidung. Itu sunat-sunat yang disunatkan kerja sebelum pada basuh muka. Dan disunat sertakan niat. Yani bagi ada niat juga. Disertakan niat itu niat wuduk lah. Disertakan niat itu niat wuduk dengan sunat yang dahulunya, dengan sunat yang dahulu daripada basuh muka. Dengan sunat, jadi dengan sunat-sunat yang dahulu. Apa dia sunat yang dahulu tadi? Yang dahulu tadi itulah yang sebut tadi. Dahulu atas membasuh muka. Sunat yang kita buat belum pada nak basuh muka tu lah. Tu mana kata dahulu atas membasuh muka. Jadi sunat yang kita buat sebelum pada nak basuh muka. Kenapa disunatkan kita niat wuduk juga pada ketika kita kerjakan sunat sebelum pada basuh muka tu? Supaya diberi pahala atasnya, supaya diberi pahala oleh Allah Ta'ala atasnya, yakni kerana buat sunat. Kerana basuh muka, basuh tangan, berkumur, masuk air ke hidung, apa dia lagi? Bersugi, baca bismillah, supaya nak dapat pahala. Dengan maknanya, dan jika sunyi daripadanya, jika sunyi, kalau kosong, kita basuh tangan, tak niat. Kalau kita berkumur, kita tak niat. Kita bersugi, kita tak niat. Tiada diberi pahala, tak dapat pahala sunat. Jadi pendek katanya beginilah. Benda sunat kena niat juga. Kalau tak niat, tak jadi sunat. Mudah begitu. Benda wajib niat. Kalau tidak sah. Begitu. Benda sunat, sunat niat. Benda wajib niat. Kalau tak niat, sunat tak jadi sunat. Apabila tak jadi sunat, tak dapat pahala. Benda wajib tak jadi wajib, tak tertunai wajib. Jadi maknanya ketika kita basuh tangan, basuh tapak tangan tu, disunatkan kita niat ambil wuduk. Disunatkan kita niat wuduk supaya diberi pahala. Kalau tidaknya, sebab saya dah cakap tadi katanya, niatnya setengah daripada faedah niat tu ialah apa dia? Nak membezakan perbuatan adat dan perbuatan ibadat.
Maka basuh tangan berkumur tu kalau kita tak nak ambil wuduk, ada ke tidak kita basuh muka? Kita basuh tapak tangan. Ada. Kalau kita tak nak ambil wuduk, ada ke tidak kita berkumur? Ada juga kita berkumur. Selepas makan nasi ke, kita berkumur. Selepas pada kita gosok gigi, kita pun berkumur juga. Masuk air ke hidung pun ada juga. Tak nak ambil wuduk pun ada. Tidak ambil wuduk pun kita ada buat juga. Masuk air ke hidung ketika kita berjalan pada jalan yang berkabut, yang berdebu penuh tu masuk ke hidung, kita basuh juga hidung kita tu. Sebab tujuan masuk air ke hidung tu nak bersihkan sebelah dalam lubang hidung. Begitu. Jadi maknanya basuh tangan ada perbuatan dan ada perbuatan di dalam ibadat, di dalam adat. Lalu tu apabila kita basuh tangan untuk nak bagi tahu, seolah kata nak bagi tahu kata basuh tangan ni ibadat ke, basuh tangan perbuatan yang kita basuh selalu basuh. Maka disunatkan kita niat. Niat ketika basuh tapak tangan. Niat apa dia? Niat ambil wuduk. Niat artinya niat kata bagi ingat dalam hati. Bagi ingat dalam hati, jangan kita lalai. Tengok kalau kita nak kalau kita rasanya terpuluh tangan kita tu, kita basuh tangan tu tak ada ingat ke mana-mana tu. Tak ada ni ingat ke mana-mana tu. Nak basuh begitu ya. Rasa nak basuh, rasa ingin nak basuh tangan, kita basuh. Rasa ingin nak berkumur, kita berkumur. Maka itu tak ada niat kita katanya. Maka apabila kita nak basuh tangan, kita bagi ingat dalam hati katanya, ini perbuatan sunat. Kita basuh tangan ni kerana perbuatan sunat wuduk. Ingat katanya kerana kita ambil wuduk. Basuh tangan ni kerana kita ambil wuduk. Kita berkumur ni kerana kita nak ambil wuduk. Begitu. Bagi ingat katanya, bukan basuh biasa-biasa. Basuh kerana ambil wuduk. Artinya nak niat saja aku mengambil wuduk pun tak apalah. Boleh juga. Tetapi nanti basuh muka kena niat lain lah. Ini niat yang sunat. Jadi maknanya niat basuh tangan ketika basuh tapak tangan, ini niat yang lain daripada niat ketika basuh muka. Itu niat yang lain-lain tidak memadai. Begitu. Jadi maknanya untuk nak membezakan kenapa dikatakan sunat, kita niatkan juga niat wuduk, dan niat mengambil wuduk atau niat basuh tangan ni kerana nak ambil wuduk. Niat kata jadi sunat wuduk. Lebih kurang gitulah kita niat. Niat basuh tangan ni kerana niat ingatlah hati kata ini perbuatan sunat wuduk. Begitu. Bagi jangan kita tak ada niat langsung bersangkutan dengan wuduk tu, maka tak dapat pahala. Tapi niat ini lain daripada yang kata niat yang diwajib sertakan pada permulaan basuh suku muka, itu lain. Jadi maknanya niat basuh tangan ketika basuh tapak tangan, niat tu untuk nak jadi sunat basuh tapak tangan. Niat ketika basuh muka untuk nak jadi niat wajib ketika permulaan ibadat. Jadi lain niat lah tu. Jadi berlainan niat. Tidak memadai dengan niat. Tidak memadai untuk niat basuh muka tu, niat ketika permulaan ibadat niat basuh muka tu dengan niat ketika basuh tapak tangan tak memadai. Sebab niat lain-lain. Itulah maksud katanya, dan disertakan niat wuduk, mana niat bersangkutan dengan wuduk. Kita niat ingat dalam hati katanya ketika basuh tangan, niat ingat dalam hati katanya kita basuh tangan ni kerana sunat wuduk, kerana nak ambil wuduk, atau niat aku ambil wuduk, begitulah. Tetapi ketika basuh tapak tangan, kita mulai ke tidak basuh mengerjakan wajib wuduk, tak lagi. Bukan masa niat wajib lagi lah. Di sini niat yang sunat saja. Untuk nak jadi, nak hasil basuh tangan tu, nak hasil jadi sunat. Gitu. Agaknya kita jelas ni. Sebab basuh tangan, niat pada benda sunat jadi sunat. Niat pada benda wajib jadi wajib. Maka yang kata tadi rukun yang pertama niat wajib disertakan niat pada permulaan suku, membasuh suku, itu niat yang wajib. Untuk nak jadi ibadah, untuk nak sahkan wuduk tu.
Adapun dia katanya sunat diniat ketika basuh tapak tangan dan yang sebelum pada basuh muka tu untuk nak jadi sunat basuh tangan dan basuh tapak tangan dan berkumur dan sebagainya. Itulah. Dengan maknanya kalau kita tak niat sampai masa kita pergi ke kolah, pergi kepada peli paipnya, kita basuh tangan. Basuh tangan tu tak ada niat ke mana-mana. Tak ada niat apa-apa. Basuh betul-betul ya. Tak teringat langsung dalam hati kata ni basuh kerana nak ambil wuduk. Tak ada niat langsung. Tak teringat langsung dalam hati tu. Basuh gitu ya. Tak ada niat katanya sunat wuduk ke apa dia. Tidak. Maka itu tak dapat pahala. Sebab jadi benda biasa. Macam kita garu gatal. Gatal kita garu, gatal kita garu. Tak ada niat ke mana-mana kerana nak bagi hilang gatal tu ya. Maka tak dapat pahala benda begitu. Nah. Sebab masuk dalam benda adat, benda harus. Faham gitu? Sebab biasanya kita basuh tangan. Kalau gitu, basuh tangan yang biasa ke basuh tangan ibadat ni? Tu kena ada niat lah. Begitulah. Maka jika hilang niat itu daripada hatinya sebelum lagi membasuh muka. Tiada sah niatnya. Nanti kita sambung lain. Katanya maka jika hilang niat itu daripada hatinya sebelum lagi membasuh muka. Tiada sah niatnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala